tak nampak flashing ni dalam tu. Belum tunjuk lagi. Tak nampak flashing. Assalamualaikum, selamat pagi. So pada pagi Jumaat ni anda bersama-sama lagi dengan saya, Mekzas. Untuk segmen pagi ni kita ada segmen tazkirah dan juga kita ada bacaan tahlil. Bacaan tahlil untuk buat Allahyarham Abdul Razin bin Ahmad, iaitu Cikgu Razin. Jadi pagi ni kita akan dengarlah tazkirah daripada Ustaz Saufi untuk minggu ni bersama-sama dengan Pak Wan, dan lepas tu kita akan buat tahlil lah untuk Allahyarham Cikgu Razin.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada penonton yang berada di rumah dan terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Sekali lagi anda bersama saya Pak Wan dalam segmen Tazkirah MMCP. Untuk maklumat anda, sekarang ni kami berada di perkarangan Rumah Johor Darul Takzim kerana hari ini kami bersiaran setiap rumah yang berada di dalam ini Malaysia. Alright. Sebelum kita mulakan Tazkirah MMCP kita pada pagi ini, jangan lupa tekan butang share dan share dekat Facebook anda kerana hari ini perbincangan kita berkenaan dengan adab. Okey. Tajuk untuk Tazkirah pada pagi ini, adab sebagai seorang majikan dan pekerja. Bersama-sama saya sekali lagi pagi ini bersama dengan Ustaz Sofi Hassan, penceramah bebas dan Imam Masjid Al-Wahab Duyung Melaka. Alright, untuk maklumat anda, pagi ni kita ada tazkirah dan juga kita ada buat tahlil untuk Allahyarham Abdul Razim bin Ahmad daripada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Jabatan Negeri Melaka sebentar saja lagi. Okey, sebelum tu selamat datang Ustaz ke Malaysia bersama kembali sekali untuk tazkirah kita yang kedua. Okey, baik. Alright. Kita teruskan Ustaz. Boleh tak Ustaz terangkan topik yang kita bincangkan pagi ni, iaitu adab sebagai seorang majikan dan pekerja. Boleh Ustaz kongsi sikit bersama dengan kita untuk tazkirah pagi ni? Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik murtaba wa ala alihi ummatihi al-mujtaba wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan moderator ataupun dengan nama globalnya Pak Wan betul Ya, kan? betul Pak Wan. Baik, sekali lagi kita pada hari Jumaat yang barakah ataupun kita gelarkan dengan Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari. Jadi pada hari Jumaat yang mulia ni, saya dijemput untuk memberikan perkongsian ataupun sedikit tazkirah mengenai adab. Dan lebih kita nak kecilkan demi skop. Kalau adab ni besar. Adab adab mandi, adab masuk masjid, macam-macam adab lah. Jadi kita kecilkan skop adab tu, iaitu adab sebagai pekerja dan juga adab sebagai seorang majikan. Ya, betul. Jadi ataupun kita kecilkan lagi skop dia, adab bekerja. Tenanglah. Okay. Bila kita cakap kerja, majikan pun bekerja, pekerja pun dalam masa yang sama dia akan bekerja. Okay, jadi adab ni merupakan sesuatu yang sangat penting. Kalaupun seseorang manusia tu dia punya ilmu dia sangat tinggi, tapi kalau adab dia tak ada, maka pun tak guna. Sebab kalau kita nak bagi dengan contoh, adab ni sangat penting. Kita boleh tengok daripada Azazil ataupun yang nama sekarangnya Iblis. Iblis, okey, saya cerita sikit lah mengenai Iblis ni. Iblis ni sebelum dia digelarkan Iblis, dia adalah makhluk ciptaan Allah yang bernama Azazil. Azazil ni dulu dia sangat mulia. Dia seorang abid dan juga seorang alim. Abid tu saya dah terangkan dalam kuliah-kuliah saya yang sebelum. Abid iaitu seseorang ataupun sesuatu makhluk yang dia punya tahap ibadah dia sangat tinggi, yang saya rasa kita pun tidak mampu lah untuk nak capai tahap abid tersebut. Dan juga dia seorang yang alim. Alim ni maksudnya dia punya ilmu sangat tinggi. Apa benda semua tentang langit, tentang bumi, semua dia tahu. Jadi Iblis ataupun sebelumnya bila dia bernama Azazil ni, dia seorang yang abid, ibadahnya sangat hebat, dan juga seorang alim, ilmu dia sangat tinggi. Tapi apabila Allah mahu menciptakan Adam, jadi Allah suruh semua malaikat dan juga termasuk Azazil sujud ataupun tunduk ataupun kita panggil hormat kepada Adam. Jadi Iblis dengan tidak ada adabnya dikatakan tak nak. Jadi disebabkan tak ada adab dia dan juga sebabkan dia punya keangkuhan, terus dia menjadi daripada setinggi-tinggi hebat sehebat-hebat makhluk, terus jadi serendah-rendah darjatnya, iaitu Iblis.
Tabuk. Beranjak eh. Okey, jadi kita cerita iblis tadi. Iblis ni dia antara makhluk ataupun ada sebahagian ulama menceritakan iblis ni ataupun Azazil ni adalah ketua para malaikat. Tapi ada yang juga sebahagian ulama cakap iblis ni adalah antara ketua-ketua para malaikat, dan dia juga apabila dia beribadah dia satu saf dengan 4 malaikat yang besar, malaikat yang utama iaitu Jibril, Malakul Maut ataupun kita kenal dengan Israel. Lagu bila Israel lagu lah sikit ni. Okey, lepas tu Jibril, Israel ataupun dikenali sebagai malaikat maut. Dia nama sebenar Israel ni Malakul Maut ataupun malaikat maut. Di dalam Al-Quran, dalam hadis semua menceritakan tentang malaikat maut. Yang kita panggil Israel ni kita ambil daripada Israiliyat. Israiliyat ni adalah cerita Bani Israel. Ada sebahagian cerita Bani Israel yang kita boleh ambil, dan ada sebahagian yang kita tidak boleh. Tapi keseluruhannya kita jangan terlampau taksub, dan juga jangan terlampau tidak mempercayai ataupun jangan terlampau remehkan kalau kita dengar mengenai Israiliyat. Okay, tadi saya cerita tentang 4 malaikat yang paling depan safnya. Antaranya Jibril, malaikat maut, Israfil dan juga Israel. Okay, jadi Azazil ni duduk saf yang paling depan lah. Jadi kita nak tunjukkan dia punya ketinggian darjatnya. Jadi apabila tadi saya telah menceritakan, apabila dicipta saja Adam, maka Allah pun perintahkan supaya sujud kepada Adam ataupun hormat tunduk kepada Adam. Jadi Azazil bantah dan lalu dia dijadikan ataupun dia direndahkan martabat kepada martabat yang paling rendah, iaitu iblis. Kita tengok tadi daripada tinggi-tinggi makhluk sampai jadi iblis disebabkan tidak ada adab. Jadi itulah serba sedikit apa benda pentingnya adab. Okey, jadi kita nak cerita pasal adab ni, kita nak kena tahu apa dia adab ni. Kita tahu adab, yang kita tahu adab macam adab lah kan. Jadi perkataan adab tu sendiri. Jadi perkataan adab ni adalah perkataan daripada istilah bahasa Arab yang telah dipinjamkan kepada bahasa Melayu kita. Lebih senang kita faham, adab iaitu 3 huruf, alif, dal dan juga ba. Adabun, adab ataupun adaban. Ataupun kita senang apa yang adab lah kalau dari segi maksud dia. Okey, adab ni, perkataan asal adab ni bermaksud mengajar ataupun dakwah lah, kita nak senang faham. Okey. Sebab tu apabila kita nak menjalankan misi-misi dakwah, benda yang paling penting sekali kita kena ada, yang ataupun yang kita nak kena ada, iaitu adab. Adab. Kita, ilmu kita tinggi mana, takat mana pun kita nak pergi ajak orang ke jalan Islam, tapi kalau kita tak tunjukkan adab kita dengan adab yang paling sopan, adab yang baik, orang takkan tertarik dengan Islam. Betul. Sebagai contoh, saya berikan contoh, kita nak ajak orang pergi masjid. Kita ilmu tinggi. Okay, kita tak nafikan, bukan saya lah. Saya berikan contoh. Orang tu ilmu tinggi, tapi sebabkan tak ada adab, bahasa dia, "Oi, kau mai sini, jom pergi masjid." Orang pun nak pergi masjid pun macam takut kan. Tapi kalau orang tu ilmu dia tak berapa banyak ilmu, tapi disebabkan dia punya adab dan juga dia tunjukkan contoh. Dia jumpa orang senyum, lepas tu dia bagi salam, lepas tu dia mungkin ni dah masuk waktu kan, jom pergi masjid. Macam tu. Jadi orang pun lama kelamaan dia akan rasa tertarik. Disebabkan dia punya adab, dan juga dia punya adab lah. Adab ni ataupun senang kita nak faham, adab akhlak ataupun tingkah laku seseorang. Jadi cerita mengenai adab, itulah dia punya contoh. Dan kemudian adab di dalam bekerja. Kerja ni, okey, kita nak ubah kita punya mindset. Kerja bukanlah sahaja kerja macam kita masuk office hour 8, masuk pukul 8 balik pukul 5, tak. Tapi kalau dalam sudut Islam, sesuatu yang kita buat walaupun sekecil-kecil benda, itu adalah kerja. Maknanya solat ataupun
sedekah, apa-apa benda yang kita buat dari sudut Islam, dari pandangan Islam, itu dipanggil sebagai kerja. Maksudnya kerja yang kerja ni ada terbagi kepada dua, iaitu kerja ataupun amal yang soleh. Yang kedua, kerja ataupun amal yang mungkar ataupun kita panggil maksiat. Okey, jadi ada beberapa, bukan beberapa lah, banyak lah mengenai hadis Nabi dan juga perintah-perintah di dalam Al-Quran yang suruh kita untuk bekerja. Dan juga kita nak kena faham kerja ni ataupun kita kecilkan dia punya skop, lebih nak kita nak spesifik mencari rezeki, iaitu yang kita panggil kerja ni lah. Yang kita kerja kilang ke, kerja MSCP ke, apa-apa kerja lah. Okay, jadi ada satu surah ni, saya ambil satu saja, tapi dalam Al-Quran banyak. Bermacam-macam bentuk ayat, bermacam-macam surah yang dituntut supaya Muslim itu dituntut untuk mencari nafkah ataupun mencari rezeki yang halal dan lagi berkat. Berkat kita dah ceritakan pada minggu lepas. Jadi saya ambil satu surah di dalam Al-Quran, surah yang ke-62, surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Jadi kita tengok dia punya maksud. Jadi perintah tadi ayat yang ke-10 dari surah Al-Jumu'ah, ya fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Dan apabila selesai solat Jumaat lah, kita panggil solat Jumaat dalam surah Al-Jumu'ah tadi ni, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk menjalankan urusan, dan ataupun kita panggil sebagai jual beli ataupun pekerjaan. Jadi ini merupakan sesuatu perintah yang daripada Al-Quran, dalil untuk seseorang Muslim, seseorang mukmin itu ataupun semua manusia untuk bekerja, untuk mencari rezeki, nafkah, nafkah zahir lah yang kita panggil, untuk kita nak makan, minum dan sebagainya. Jadi faiza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurniaan Allah, serta ingatlah Allah dalam setiap urusan. Maka di dalam ayat ini ada beberapa perkara yang boleh kita bahaskan ataupun yang boleh kita ambil. Pertama, Islam memang tuntut untuk kita bekerja, untuk kita mencari rezeki yang halal, untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah dan sebagainya, untuk cari kita punya duit. Dan juga okay, kadang-kadang orang kita ni dia cakap hari Jumaat ni Islam suruh cuti. Pernah dengar juga tu. Tapi saya setelah saya mentelaah beberapa kitab yang mengenai cuti-cuti di dalam apa hari ini, saya tidak jumpa sebarang dalil yang menceritakan supaya hari Jumaat ni Islam anjurkan untuk kita cuti. Sebab kita nak ambil dalil yang paling kuat di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah yang saya bacakan tadi, ayat yang ke-10. Apabila selesai solat Jumaat ataupun solat-solat fardu yang lain, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk menjalankan urusan jual beli dan perniagaan ataupun perniagaan. Jadi ayat ni dia suruh kita lepas saja solat Jumaat, kita pergi keluar mencari rezeki ataupun kita pergi keluar untuk bekerja. Jadi ayat yang surah Al-Jumu'ah ayat ke-10 ni sendiri menganjurkan kita untuk kita bekerja selepas hari Jumaat. Jadi kadang-kadang ada orang yang suruh cuti Jumaat ni, saya tak faham dia ambil dalil daripada mana. Jadi saya tak nafikan yang cuti Jumaat ni elok. Mungkin elok dari segi ada beberapa sudut. Tapi kalau dari sudut Islam itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita supaya bekerja ataupun buat apa-apa urusan yang untuk kita mencari rezeki daripada hari Jumaat. Dan selepas selesai solat Jumaat itu tadi sendiri, wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan carilah apa yang kamu hajati, maknanya sama ada kita nak
kerja. Tapi yang penting kerja ataupun rezeki yang kita tuntut itu adalah halal, dan juga insya-Allah mendapat keberkatan. Serta ingatlah Allah di dalam setiap urusan. Maknanya bila kita nak pergi mencari rezeki tu, maka banyak-banyaklah ingat Allah dengan cara zikrullah. Zikrullah ni tidak semestinya kita berzikir subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Tapi kalau ada masa kita dalam pekerjaan kita tidak digalakkan untuk bercakap, kan? Ada kadang-kadang saya ada kawan-kawan saya dia orang cerita dia orang punya pengalaman. Ada yang pekerjaan mereka yang tidak dibenarkan bercakap. Jadi bagi saya jadi dia orang mereka tanya saya, jadi kalau tak bercakap macam mana kita nak tuntut ayat yang ke-10 tadi? Supaya serta ingatlah Allah di dalam setiap urusan. Jadi perkataan ingatlah Allah dalam setiap urusan ataupun zikrullah bukan hanya tertakluk kepada untuk kita berzikir dengan melalui mulut, tapi ingat dalam hati juga dikira sebagai zikrullah. Maknanya kita kena sentiasa mengingati Allah dalam setiap urusan kita, maupun kerja, bila dekat rumah. Maknanya apa-apa daripada kita bangun tidur celik mata, maka terus benda pertama yang kita kena ucapkan alhamdulillah. Sebab kadang orang bangun tidur first kali benda dah capai handset. Betul. Nak mati dengan alam, lepas tu nak buka WhatsApp kan, tengok bumi hijau, teng bunyi grup. Tapi Islam, Nabi suruh bila bangun sahaja tidur mengucapkan, kita kena ucapkan alhamdulillah. Sebab bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk kita hidup, untuk kita bertaubat, untuk kita bekerja dan sebagainya. Tapi orang kita dah lain kan? Jadi ini contohlah. Okay, jadi cerita pada mengenai serta ingatlah Allah tadi dalam setiap urusan. Maknanya start daripada bangun tidur sampai kita nak tidur balik. Contoh kita bangun tidur pukul 5. Pukul 5 tu start bangun je dah ingat Allah. Maknanya lepas tu siap-siap nak pergi masjid dan sebagainya. Lepas tu balik kita nak bekerja, keluar dengan kaki kanan, baca doa, adab semua dan sebagainya. Maknanya setiap kehidupan kita tu mesti kita mengingati Allah ataupun zikrullah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita suka nak ingatkan bahawa apabila kita cakap mengenai ingat Allah ataupun zikrullah, bukan hanya di dalam masjid. Kadang-kadang orang kita punya pemikiran bila kata ingat Allah, okey jom kita pergi masjid. Sebenarnya bukan. Sebenarnya Islam, dinul Islam ataupun agama Islam ialah sesuatu cara hidup ataupun kita panggil the way of life. Maknanya cara hidup kita sebagai seorang Islam. Maknanya Islam ni bukan sahaja bila kita nak ingat Allah, bila kita nak beribadah, okey pergi masjid, pergi surau, maknanya dekat rumah kita nak solat dan sebagainya. Tidak. Bila kita mencerita mengenai Islam ni adalah daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik, semua kita punya perbuatan, pekerjaan adalah mengenai Islam, adalah mengikut tata cara Islam. Jadi kalau kita nak keluar tu menutup aurat bagi perempuan dan juga lelaki dan sebagainya lah, mengikut cara-cara Islam. Okey, jadi kata Nabi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekerja juga adalah ibadah. Dan juga ada dalam hadis yang lain, apabila seseorang itu keluar bekerja, maka dia dianggap sebagai berjihad di jalan Allah. Kita nak pergi berjihad fisabilillah memang jauh sekali lah. Betul. Orang kita mati pun takut kan. Kalau orang yang dah berumur tu, yang dah ada sakit, obat lah segenggam makan. Maknanya kita nak tunjukkan yang dia ni mati pun takut, jadi kan lagi dia nak pergi berjihad. Jadi benda yang paling senang untuk kita nak menempuh salah satu jalan jihad ni adalah dengan kita punya bekerja. Tapi ada dalam satu kitab karangan Imam Al-Ghazali, dia ada mengatakan 3 syarat asas supaya kita punya pekerjaan dianggap sebagai ibadah. Maknanya bukan setakat pergi kerja itu merupakan ibadah, tidak. Tapi ada 3 syarat asas pekerjaan kita dianggap sebagai ibadah, iaitu yang pertama,
niat kerana Allah. Yang nak tulis boleh tulis lah dan kita punya kawan-kawan di dalam Facebook dan sebagainya. Kalau nak tulis boleh tulis. 3 syarat asas yang Imam Al-Ghazali nyatakan untuk kita punya pekerjaan diterima sebagai ibadah. Iaitu syarat yang pertama, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat tu kita kena betulkan. Kadang-kadang ada orang niat kerja bukan kerana Allah, bukan untuk nak mencari rezeki, bukan untuk nak menyara keluarga dia, tapi niat dia pergi kerja supaya dengan dia punya gaji tu dia boleh melakukan perbuatan mungkar. Faham kan? Datang untuk suka-suka lah. Niat Datang lah. untuk suka-suka dan datang untuk nak usik orang, usik rakan-rakan kerja, datang untuk nak cari gaduh kan. Jadi itu semua kalau niat kalau benda perkara yang pertama ni tak ada, niat kerana Allah tak ada, automatik pekerjaan tu tidak dianggap sebagai ibadah. Jadi itu syarat yang pertama, syarat asas. Ni asas belum masuk yang jauh-jauh lagi. Kita bagi asas je. Okey, jadi syarat asas yang kedua untuk kita jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah adalah apabila kita keluar bekerja, pekerjaan kita tidak bercampur maksiat. Kadang-kadang jadi saya berikan contoh, saya buatkan contoh lah. Pekerjaan tidak bercampur maksiat ni, syarat yang kedua ni, kadang-kadang kita dalam kita punya office mate, kita punya rakan-rakan kerja bercampur lelaki perempuan. Jadi jaga perbatasan antara lelaki dan juga perempuan. Yang perempuan tutup aurat dengan betul-betul, yang lelaki jangan suka-suka nak pegang perempuan. Kadang saya pernah dipanggil ceramah pada satu syarikat yang agak besar jugalah. Jadi apabila saya tengok, saya datang, saya masuk di pintu, saya tengok yang biasa lelaki yang pegang perempuan ni, perempuan tu pula dia cuit lelaki. Dia kata, oh ini hebat ni. Jadi bila pekerjaan itu telah bercampur, bergaul dengan maksiat, maka automatik pekerjaan itu tidak dianggap sebagai ibadah. Jadi bila kita keluar kerja, kena jaga batas-batas pergaulan, tidak mencuit duit dan sebagainya, tidak mengata bos. Tadi minggu lepas kita cakap mengata bos. Jadi kalau mengata bos tu, itu maknanya mengata ataupun mengumpat adalah suatu kerja yang tidak elok, iaitu satu kerja maksiat. Jadi apabila kerja itu bercampur dengan maksiat, maka kerja itu tidak lagi dianggap sebagai ibadah. Jadi kita nyatakan syarat yang ketiga di dalam kitab Imam Al-Ghazali. Yang pertama tadi niat kerana Allah, yang kedua tidak bercampur dengan segala-gala maksiat, dan yang ketiga tidak meninggalkan kewajipan sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Kita sebagai seorang Muslim ataupun sebagai orang Islam, kita ada beberapa kewajipan kita. Yang paling penting solat 5 waktu lah. Kalau mengikut rukun Islam, yang pertama mengucap kalimah syahadah, dan yang kedua solat 5 waktu. Jadi untuk syarat asas untuk kita punya amal ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan nombor 3 adalah kita kena tunaikan hak Allah, ataupun kita kena tunaikan kewajipan kita sebagai seorang sebagai individu Islam. Maknanya benda yang paling penting solat. Di sini kita nak keraskan ataupun kita nak tekankan bab solat. Jadi kalau seseorang tu keluar bekerja, tapi dalam masa yang sama, contoh kita masuk office hour pukul 8 balik pukul 5 lah. Jadi dalam antara pukul 8 sehingga pukul 5 itu ada 2 waktu solat, iaitu Zuhur dan juga Asar. Kita ambil Zuhur lah. Asar tu mungkin dia dah balik pukul 5, pukul 5.30 sampai rumah dia dah balik solat. Kita ambil satu waktu je, iaitu Zuhur. Kita masuk pukul 8, balik pukul 5. Dalam tempoh 8 pergi ke 5, 8 pagi ke 5 petang tu, ada satu waktu yang difardukan solat, iaitu waktu Zuhur. Jadi kalau seorang tu pergi kerja, tapi dalam masa yang sama dia abaikan waktu Zuhur, maka maknanya masuk saja pukul 1.10, pukul 1, kalau sekarang pukul 1 lah Zuhur. Pukul 1 masuk waktu Zuhur tu, dia buat tak tahu.
dia buat tak tahu, buat kerja dan sebagainya sampai masuk waktu asar pada pukul 4 subuh sekarang, pukul 4 subuh. Jadi maka bila masuk saja waktu asar, pekerjaan yang dilakukan tadi tidak lagi dianggap sebagai ibadah, sebab dia meninggalkan kewajipan sebagai hamba Allah semasa bekerja. Jadi benda yang bagi saya, benda yang sangat senang, benda yang hari-hari kita buat untuk kita dapatkan jalan jihad. Jihad ni pahala ni sangat besar. Dan ada sebahagian ulama mengatakan kalau seseorang itu mati apabila dalam waktu dia bekerja, maka dia dianggap sebagai berjihad. Tapi dia nak anggap sebagai berjihad ni dia kena ada 3 syarat asas tadi lah. Niat dia kerana Allah, dan yang kedua tidak menerima wasiat, dan yang ketiga tidak meninggalkan kewajipan sebagai hamba Allah masa bekerja. Okey, insya-Allah. Okay, jadi itu 3 syarat asas untuk kita punya pekerjaan diterima sebagai ibadah. Okey, saya nak bawakan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Munziri, Al-Targhib dan juga Al-Tarhib, hadis sahih. Okey, pada satu hari, pada satu ketika, kisah ni sahabat Nabi sahabat Nabi atau sahabat baginda pada masa tu dia ada melihat seorang lelaki yang sangat rajin bekerja. Lalu para sahabat yang melihat tadi pun bertanya, "Ya Rasulullah, adakah kerajinan yang bekerja itu digunakan di jalan Allah?" Maka bila Nabi dengar apa yang sahabat bertanya, maka Nabi pun jawab, jika dia ada 4 perkara yang Nabi nyatakan. Pertama, jika seseorang itu ataupun jika orang yang rajin tadi itu, jika dia keluar bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Jadi saya bacakan dia dulu lah. Jika dia keluar bekerja untuk orang tuanya yang sudah lanjut usianya, maka dia di jalan Allah. Jika dia keluar bekerja untuk duitnya sendiri, maka dia di jalan Allah. Dan apabila dia keluar mencari rezeki kerana riak dan sombong, maka dia di jalan syaitan. Hadis riwayat Al-Munziri, Al-Targhib dan Al-Tarhib. Hadis sahih, riwayat 3. Ada 3 orang ulama hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Okey, jadi dekat sini ada 4 perkara penting bila seseorang itu keluar bekerja. Ni Nabi cakap, bukan ulama, bukan ustaz, bukan saya cakap, Nabi cakap. Bila Nabi cakap ni, benda ni memang hebat lah. Jadi perkara pertama, kalau orang tu keluar bekerja untuk anak dia, maknanya keluar bekerja nak beli susu anak, nak beli pampers anak, nak beli apa-apalah benda untuk anaknya, maka dengan keadaan dia keluar bekerja tadi, maka dia di jalan Allah. Maknanya bila di jalan Allah, bila apa-apa terjadi dekat dia, Allah akan bela. Ataupun contoh, ditakdirkan dia orang yang bekerja tadi dia mati, orang yang keluar bekerja untuk nak cari rezeki untuk beli susu anak ni tadi keluar bekerja dia mati, insya-Allah ulama mengatakan dengan matinya dia akan mati dengan keadaan jihad ataupun dalam keadaan mati syahid. Mati syahid ni pahala dia sangat besar lah. Okey, dan poin yang kedua dalam hadis ni tadi, jika dia keluar bekerja untuk orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka dia di jalan Allah. Maksudnya kalau seseorang tu tadi keluar bekerja untuk nak menyara kedua orang tuanya, sama ada mak ataupun ayah dia yang sudah tua, maka dia juga dianggap di jalan Allah. Iaitu, dan yang ketiga, jika dia keluar bekerja untuk duitnya sendiri, maknanya dia nak membeli apa-apa barang-barang keperluan dia, dia nak menyara dirinya dan sebagainya, maka dia juga di jalan Allah. Dan yang keempat, apabila dia keluar mencari rezeki kerana riak dan juga sombong, maka dia di jalan syaitan. Okay. Tentang yang keempat ni, saya suka nak bawakan ada sedikit kisah. Contoh sedikit contoh. Contohlah yang poin yang keempat ni, kita nak ambilkan contoh. Kadang-kadang ada setengah orang ni, dia keluarkan dia bekerja ni kadang bukan nak cari duit sangat pun.
Tapi dia bekerja kadang sekarang ni zaman media Facebook dan sebagainya. Kadang orang ni seorang ni dia ada jawatan, dia ada pangkat. Jadi keluar untuk dia nak beritahu orang apa pangkat dia, ambil gambar selfie, tunjuk grade, Kata macam menunjuk. menunjuk dengan riak dan juga sombong. Kalau orang ni dia buat macam ni, maka dia berada di jalan syaitan, bukan lagi di jalan jihad ataupun di jalan Allah. Maka ni saya tengok dalam Facebook saya pun ramai orang macam ni. Kadang-kadang orang yang kita tak sangka-sangka. Contohnya bukan saya kat semua lah, ada setengah segelintir kecil para asatizah ataupun para ustaz dengan bangganya dan juga dengan riaknya dia katakan, hari ni kita berjihad dan sebagainya. Kita tahu niat dia baik, tapi dalam masa yang sama kita takut riak tu ada. Jadi itu sebagai contoh lah. Poin yang keempat daripada hadis Nabi tadi, apabila dia keluar mencari rezeki kerana riak dan juga kesombongan, maka dia di jalan syaitan. Jadi poin benda yang paling penting, keluar mencari rezeki, boleh kita nak keluar untuk mencari, untuk kita menyara anak, untuk kita menyara ibu bapa, untuk kita menyara diri kita sendiri, tetapi jangan untuk kita menjadi riak dan juga sombong. Dan kadang-kadang saya suka nak ingatkan, kadang-kadang orang bila pergi kerja, niat dia nak riak dan juga sombong tu tak ada. Tapi bila dia dapat gaji tu, dia jadi sombong dan juga riak. Jadi itu pun kita kena hindari lah. Kalau boleh kita elakkan, insya-Allah. Okey, boleh kita teruskan? Boleh Ustaz. Okay. Sebelum tu, untuk anda yang dekat rumah tu, kalau nak tanya soalan ke apa tu, bolehkah komen dekat ruang komen Facebook tu. So nanti insya-Allah kalau ada masa kita akan cuba jawab soalan anda. Kat sini Ustaz, kita ada beberapa soalan. Okey, insya-Allah. Okey. Soalannya, apakah kelebihan mengamalkan adab semasa bertugas bagi seorang pekerja dan majikan? Okey, kelebihan beradab di dalam bekerja. Okey, yang tadi saya dah terangkan, adab ni sangat penting. Dengan adanya kita punya adab, maka kita akan tarik orang supaya lebih minat kepada Islam. Jadi benda yang paling penting adab ni adalah adablah supaya kita punya tingkah laku dan juga akhlak. Jadi ada dalam satu kitab tu saya pernah baca kitab mengenai adab ketika ataupun etika di dalam pekerjaan. Kitab tu agak tebal lah. Jadi benda pertama yang dinyatakan, kelebihan kita beradab di dalam suasana bekerja. Benda yang pertama dia cakap, dapat seseorang itu bekerja dengan beradab supaya menjadi contoh kepada pekerja ataupun individu-individu yang lain. Maknanya bila kita ni ada adab, kita automatik kita orang lain bila tengok kita dia akan respect lah, kan? Bahkan kalau adab itu kita nak nyatakan, adab itu terlalu banyak. Tapi kita kecilkan skop pada adab semasa bekerja. Jadi dalam buku yang saya baca, kitab yang saya baca, bila seseorang itu beradab, poin yang kedua, suasana di dalam kita punya tempat bekerja tadi tu menjadi lebih tenang. Kan? Contohlah saya buatkan contoh. Kalau dalam tempat kerja kita tu semua pekerja adab tak ada. Semua pekerja tak ada adab. Buat hal dia kan, nak panggil orang maki, "Oi, kau mai sini." Jadi tempat kerja tu jadi tak syok kan. Jadi dengan adanya adab, bila majikan beradab, pekerja sendiri pun ada adab, jaga adab dia, etika dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pekerja ataupun sebagai seorang majikan, maka suasana di dalam tempat kerja itu, circle kita tu akan menjadi lebih tenang. Jadi bila suasana lebih tenang, maka kita balik kepada ayat daripada surah Al-Jumu'ah tadi tu, maka ingatlah Allah di dalam setiap sudut ataupun di dalam segala urusan. Dengan keadaan tenang, maka kita boleh mengingati Allah dalam setiap urusan, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kita boleh mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Okey, saya nak buatkan satu hadis, boleh? Boleh. Hadis mengenai dituntut untuk kita ke bekerja. Okey, pada satu hari Rasulullah SAW pernah bersabda,
sesungguhnya ada di antara dosa-dosa yang tidak dihapuskan, yang tidak dapat dihapuskan dengan solat dan juga puasa. Maka para sahabat pun bertanya, apakah yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka baginda menjawab, bersusah payah dalam mencari rezeki. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Okey, maknanya kita nak terangkan dekat sini, dengan solat dan juga puasa, dengan solat tu sendiri dapat menghapuskan dosa. Dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, insya-Allah dosa-dosa besar juga, dan juga puasa tu sendiri dengan cara kita solat dan juga puasa dapat menghapuskan dosa. Tapi Nabi beritahu dalam hadis ni tadi, ada setengah dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan cara solat ataupun puasa. Jadi cara lain yang dapat hapuskan dosa yang tak dapat dihapuskan tadi tu adalah dengan cara mencari rezeki, bersusah payah dalam mencari rezeki. Jadi dekat sini Islam kita dapat lihat Islam sangat tuntut kita untuk mencari rezeki. Sebab tu Allah letakkan supaya mencari rezeki tadi ni, supaya dapat menghapuskan dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan solat dan juga puasa. Ini insya-Allah. Teruskan. Okey, betul Ustaz. Okey, soalan kita seterusnya. Kalau keluar bekerja kerana nak cari jodoh, macam mana Ustaz? Dia datang maksudnya dia pergi bekerja kerana nak cari jodoh untuk dia. Soalan kira pelik. Macam macam mana tu Ustaz? Tak apalah, kita jawablah soalan yang ni daripada Facebook kan. Ni daripada Facebook, soalan Facebook. Okey. Jadi kalau seorang itu keluar untuk mencari jodoh. Okey, jadi cari jodoh ni bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan Nabi sendiri pun suruh kita untuk mencari jodoh yang baik, untuk mencari isteri yang solehah, untuk mencari suami-suami yang baik-baik. Jadi kalau nak cari jodoh ni, tengok niat lah. Kalau niat nak cari jodoh tu sebab tapi kalau nak cari jodoh ni memang benda yang baik. Jadi benda yang baik ni insya-Allah kita sandarkan kepada agama. Jadi kalau niat nak cari jodoh ni dia keluar bekerja untuk nak cari jodoh, dan juga dia niatkan jodoh itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia juga berada di dalam jalan jihad, insya-Allah. Jadi niat dia, point dia niat tu nak kena betul. Niat kena betul. Okey, soalan terakhir. Perlukah ni untuk yang pekerja di adab tadi perlukah ada batasan di antara pekerja dan majikan? Maksudnya perlukah ada adab, batasan di antara pekerja dan majikan? Okey, baik. Soalan yang agak menarik. Perlukah ada adab ataupun perlukah ada batasan antara majikan dan juga pekerja? Okay. Personally, bagi saya lah, pendapat saya, memang kena ada batasan ataupun hak sebagai majikan dan juga sebagai pekerja. Sebab hak ni sangat penting. Majikan dia punya hak dia, pekerja dia punya hak dia. Benda yang paling penting, jangan menzalimi ataupun zalim ni maksud dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maknanya pekerja ni jangan nak jadi bos. Kadang ada pekerja yang nak jadi bos. Bosi ya. Bosi. Maknanya dia dalam dia punya circle tu bos tak ada, dia pula jadi bos. Dia nak lawan tu orang ni. Jadi jaga kita punya hak sebagai pekerja, sebagai pekerja dan juga sebagai seorang majikan. Jadi kalau tanya saya, perlukah ada batasan ataupun adab sebagai seorang majikan dan juga pekerja, antara majikan dan juga pekerja? Memang kena ada. Sebab yang membezakan antara majikan dan pekerja, ataupun macam ni saya cakap tadi, majikan ada dia punya hak yang tersendiri, pekerja pun ada dia punya hak yang tersendiri. Dan juga majikan tersebut jangan zalim kepada pekerja, jangan bila pekerja tu OT tak nak buat OT. Betul. Kadang ada setengah syarikat yang buat macam tu OT dia berkurang lah. Orang tu OT tapi tak nak bayar. Jadi betul, kalau tu maknanya menzalimi pekerja lah. Dan juga macam saya katakan tadi, pekerja juga tidak menzalimi majikan. Kadang ada pekerja yang tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ada je cuti. Kita pernah tengok macam ni dulu bahkan dulu masa sebelum saya menjadi pendakwah pun, dulu saya ada berniaga.
Jadi tiap-tiap minggu ni pekerja ada cuti. Kita pun pening. Jadi kalau tanya saya, perlukah ada batasan? Sememangnya perlu. Sebab Islam itu adalah the way of life ataupun cara hidup Islam. Jadi cara hidup Islam tu kita kena ikutlah tata cara sebagai seorang majikan, sebagai seorang pekerja, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baiklah. Untuk anda dekat duduk rumah tu yang tengah mungkin tengah sarapan pagi ni. Okey, untuk anda saya ada soalan untuk anda dan anda boleh menjawab dengan betul, boleh type dekat ruangan komen dekat Facebook Mini Malaysia. Dan kalau anda orang kata menjawab soalan dengan betul, kami akan memberi anda tiket masuk percuma untuk seorang. Okay, tiket percuma. Baik, soalan kita untuk pagi ni, apakah tajuk tazkirah MMPCT pada hari ini? So dia punya soalan orang kata nak tahu jugalah hari ni apa soalan dia. Apakah tajuk tazkirah MMPCT pada hari ini? Jika anda jawab soalan kita dengan betul, anda akan dapat orang kata tiket masuk percuma ke Mini Malaysia Miliasan Al-Quran Melaka. Alright, untuk maklumat anda, semalam pada 26 November 2020 kita dapat satu berita yang kurang menyenangkan. Kami di Mini Malaysia Miliasan Al-Quran Melaka ingin mengucapkan salam takziah buat seluruh keluarga JKKM Negeri Melaka di atas pemergian artis budaya JKKM Melaka dan Faham, itu Encik Abdul Razim bin Ahmad yang meninggal dunia pada 26 November. Semoga ditempatkan di kalangan orang beriman dan disetujui rahmat. Marilah kita sama-sama sedekah Al-Fatihah untuk Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sekejap je lagi kita akan buat majlis tahlil untuk arwah. Dan kita okey, untuk promotion untuk warga Melaka, okay. Untuk anda yang datang ke Mini Malaysia Miliasan Al-Quran Melaka, kita ada buat promotion untuk orang-orang Melaka. Okey, untuk dewasa harga RM8 dan untuk kanak-kanak hanya RM5. Boleh datang ke Mini Malaysia untuk menikmati pelbagai aktiviti dan juga orang kata kegiatan yang anda boleh buat dekat Mini Malaysia Miliasan Al-Quran Melaka ni. Kita pelbagai aktiviti rakyat yang kita adakan. Kita ada congkak, kita ada sumpit, lastik, mewarna batik, dan juga anda boleh datang ke Mini Malaysia Miliasan Al-Quran Melaka untuk maklumat anda, pada pukul 3 petang nanti anda akan bersama dengan Mejah dalam ruangan riadah. Bersama dengan Mejah nanti ada aktiviti yang menarik, so anda kena bersama dengan kami kerana aktiviti ni kita jarang kita buat, kerana dia menggunakan orang kata secara tradisional aktiviti tu. So anda boleh datang ke Mini Malaysia Miliasan Al-Quran Melaka untuk menyaksikan sendiri dengan mata anda pelbagai aktiviti yang kita adakan kat sini. Dan kita teruskan anda semua. Dengan sebentar lagi kita akan adakan majlis tahlil untuk arwah Abdul Razim bin Ahmad, dan kita bolehlah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Abdul Razim bin Ahmad. Okey, insya-Allah kita buat tahlil. Ya Ustaz. Mana dalam? Dekat dalam. Sudah masuk. Jika majikan hidup sana.
InsyaAllah kita akan membuat tahlil yang ringkas untuk almarhum Abdul Razak bin Ahmad. InsyaAllah kita buat ringkasan untuk dia. Dan kita harap dengan tahlil seperti ini, dengan kita punya amalan, dapat memberikan kesenangan dia di alam sana, insyaAllah. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة أجمعين ثم إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فأعلم أنه لا إله إلا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هادية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارزق ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم عبد الرزيق بن أحمد وأصولهم وفروعهم وما ينتسب إليه أجمعين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف ووالدينا وسادة الحاضرين ووالديهم عم الجميع برحمة ورضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا Alhamdulillah dengan berakhirnya majlis tahlil tadi, maka berakhirlah tazkirah MMC pada pagi ini. Dan untuk anda jangan lupa saksikan jangan lupa like dan share Facebook dekat Facebook anda masing-masing. Okay, kalau ada ruang komen boleh komen ke Malaysia.com Melaka. Alright. Okay, jangan lupa saksikan segmen bersama Meja pukul 3 petang nanti dalam segmen Riadah. So jangan lupa saksikan, rasanya hari ini program yang sangat menarik. So jangan lupa saksikan. Kita berjumpa lagi di segmen yang akan datang. Assalamualaikum.